Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawaa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang ikhwah dikasih salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana dalam tajuk kita, iaitu tajuk baru kita, Al-Marhumuna fi Sunnatin Nabawiyah. Mereka yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat rahmat. Semoga kita digulung atau tergulung dalam gulungnya orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita seorang muslim dan seorang hamba dan seorang manusia, kita tak lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bila kita kelih, bila kita tengok, bila kita merasai rahmat Allah Subhanahu wa taala ni banyak yang Tuhan beri pada kita. Dan kita bimbang takut kita ni dikeluarkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasuk dalam gulungan orang yang dilaknat. Lawan dia dua. Lawan dia mana kata bila tidak rahmat dilaknat. Betul lah. Bila syaitan tu dinamakan ke apa? Ar-Rajim. Syaitan yang dilaknat dan dia dihalau daripada rahmat. Sebab itulah kita pada siri ini insya-Allah kita nak mai kenal dan bagaimanakah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita nak mencapaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak digulungkan dalam gulungan orang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kira dengan umur kita, dengan amalan kita, tu aurat kita. Aku amalan. Kalau nak kira dengan amalan ibadat kita, ikatan kita dengan Allah ni tak ada banyak mana, sikit je. Lepas tu, kalau ada juga dalam semaya gitu, dalam semaya, boleh kata nampak cerak-cerak kita hubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada semaya tu, wallah alam masing-masing ada setengah dah terikat seumur dengan Allah Subhanahu wa taala, setengah tu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya kata kita mari nak tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tu rahmat pada siapa atau pada apa benda, dan bagaimana kita yang Rasulullah sabda ayat kata rahimallah, Allah rahmat orang yang sekian-sekian. Semoga kita dapat masuk dalam golongan itu, dan kita ayat dah kata amalan kita tak padan dengan nak masuk syurga kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita kurang, amalan kita ni kata tak sempurna. Dalam semaya pun kita tak tahu kata kita ni boleh 100% atau kita boleh berapa kanan, berapa derajah kita boleh. Sebab apa? Sebab mengikut khusyuk, mengikut khabar, mengikut sedar masing-masing. Itulah sebagai peringatan untuk saya sendiri dan pada saudara dan saudari semua. InsyaAllah mari sama-sama kita mendengar bagaimanakah sifat orang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siri yang pertama. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita nak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mari tengok dulu
bukti-bukti atau dilalat kesal-kesal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia dulu. Bagaimanakah kita nampak kesal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Ini melalui ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok mari di surah Al-Fatihah tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Mari di awal-awal nak baca Quran tu pak selalu dah. Mula dalam surah Al-Fatihah, awal surah dan awal ayat ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasihani. Masya Allah, Masya Allah. Mari start Quran dia tu dengan rahmat dulu dah. Start Quran dia tu dengan apa? Dengan dua sifat ni. Dua sifat Ar-Rahman, dua sifat Ar-Rahim. Ada dua sifat Ar-Rahman, mari juga sifat Ar-Rahim. Maka di sini tu kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat rahmat. Dia Maha dan Pemurah. Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Dia tu bersifat dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Makna dia tu pun kita sudah tahu dah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mari di atas wazan sigatul mubalaghah, fa'il. Makna tu bersangat atau banyak atau berkata Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Oleh itu kita mai tengok dalam Al-Quran. Apakah makna Ar-Rahman? Apakah makna Ar-Rahim? Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman ialah yang mempunyai rahmat yang luas. Allati wasi'at kulla syai'. Yang meliputi setiap perkara, setiap urusan. Sebab itulah bila kita bagi belajar ilmu saraf, wazan fa'lan tadullu 'ala al-imtila'i was-si'ah. Wazan fa'lan iaitu menunjukkan di atas imtila' penuh. Tak ada luas kat abuk. Kalau dalam bekah satu bekah tu penuh. Imtila' penuh. Kalau alipah. Was-si'ah mana tu luasnya. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita kata rajulun syab'an. Dan saat ni Rahman. Dan Rahman tawazan fa'lan. Fa'lan ni dalam bahasa Arab ni tadullu ala mana kata Ar-Rahman tadullu ala al-imtila'i was-si'ah. Mana kata imtila' penuh lipah, was-si'ah luas. Mana kata rahmat Allah ni lipah luas. Orang kafir pun kena. Nampak tu? Binatang pun kena. Pokok kayu pun kena. Masya Allah, Masya Allah. Dan mana kata ada lipah rega apa tu? Tetap benar lah. Cuma kita kata rajulun syab'an, seorang lelaki yang kenyang. Dia kenyang sudut sumak. Dia kenyang sudut tawar nasi. Dia kenyang sudut itu ambil lah makan nasi tak sama mana. Saya kenyang ni, nak boleh makan dah. Seolah dah. Ketak dah. Ay imtala'a syab'an. Dia atas wazan fa'lan juga. Syab'an. Begitu juga ghadban. Dia ghadbana asifa. Apa ghadban? Ghadban idam tala'a ghadaban. Apabila penuh dengan apa? Dengan kemarahan. Fahadha rahman. Atau fahadihi rahman. Maka kalimah rahman ini al-wasi'ur rahmah. Yang luasnya. Yang luas rahmatnya. La ilaha illallah. Ar-Rahim pula. Ar-Rahim tadullu ala al-fi'li ala wazni fa'il. Bima'na fa'il ay rahim. وهو دال على الفعل فتقول رحم فهو راحم ورحيم. Rahim ni menunjukkan di atas perbuatan. Saat ni Rahman. Nampak tu? Hak ni pula nak tahu Rahman dia tu, rahmat dia tu luah. Rahim ni mana tahu dia buat. Perbuatan dia rajulun rahimun wa rahim. Seorang yang kalau Abdul Rahim hamba kepada
Allah yang bersifat Ar-Rahim. Kalau nama orang itu Rahim, mana kata? Dia meningwahi kesia belah ke orang. Dia meningwahi, dia mening suka apa suka, nyanyo ke orang. Dia mening suka buat dah. Mana kata? Buat rahmat kepada dia atau rahmat seorang. Rahim. Kita kadang-kadang ada sifat Rahim. So nyanyo ke dia, kesia belah ke dia. Rahim tu. Nah, maksud ada Rahim. Nampak tu? Maka Rahim tadi tu boleh kita nak panggil pada orang. Sifat pada orang boleh juga. Rahman tak boleh. Rahman ni mengata khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim ni boleh. Kita kata Muhammad ni Rahim weh. Tak boleh kata Muhammad ni Rahman, tak boleh. Kita kata Ismail ni Rahim weh. Ismail ni makna kata dia tu bersangat kesia belah. Bersangat kasih belah pada orang. Sebagai sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi kita ni dengan orang mukminin dia tu rauf. Nah, ra'fah. Dia apa yang kata masuk dalam rahmah juga ni. Ra'fah ni mana kata rasa nyanyo, rasa kesia, serupa agak dengan rahim. Nah, rauf ni orang tak ada nak marah, orang tak ada nak apa, nak ambil kira, orang tak ada nak ambil tindakan. Ni mengata rauf. Ra'fah. Nah, ir'af bihim. Serupa juga ir'af bihim, sama juga. Entahlah kamu, janganlah buat kasar. Janganlah buat itu pada mereka. Ir'af. Raufur Rahim. Ni sifat Nabi ni, Raufur Rahim. Adapun Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman tak boleh kita nak. Ar-Rahman tak boleh kita nak menamakan manusia. Fahuwa ismu alamin khas. Ar-Rahman ismu alam. Alam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Ar-Rahman, biar Rahman, klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun dia pun menamakan diri dia. Nampak tu? Dalam banyak-banyak ayat. Tengok ada ayat. Surah Al-Fatihah mula-mula sekali. Dua-dua kali pula sebut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua kali lagi. Ambil awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Mengasihani. Ni makna kata yang mari di awal lagi. Sebut dua kali pula tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tengoklah dalam apa? Dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang mereka itu mentafsirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir dia. Dia kata apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim ismani mushtaqqani min ar-rahmati ala wajhil mubalaghah wa rahmanu ashaddu mubalaghati min rahim. Nampak tu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang diistiqaq, yang diambil daripada kalimah Ar-Rahmah. Daripada Ar-Rahmah tubik Rahman. Daripada Ar-Rahim tubik daripada kalimah Ar-Rahmah tubiknya Ar-Rahim. Untuk nak apa? Nak menunjukkan alangkah bersangat mubalaghah tu. Mubalaghah. Tetapi Ar-Rahman lebih apa? Lebih bersangat lebih tinggi, lebih besar, lebih luas, lebih meliput ti. Nampak daripada Ar-Rahim. Nampak itulah panggil Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nampak tu? Dan Ibn Jarir At-Tabari pun kata semacam tu juga. Jadi Ibn Kathir ulama yang
Nah, mati pada tahun apa? 700 lebih. Mari pula dah Ibn Jarir 300 lebih. Mana tahu Ibn Jarir dululah. Ibn Jarir pun bawa pendapat ni. Nah, jadi Ibn Jarir pun sebut ittifaq ulama di atas pendapat ini. Berkata Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmah yakhtassu bihi Allah Ta'ala. War-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin. Ni. Berkata Abu Ali Al-Farisi, dia kata apa? Ar-Rahman tu satu isim yang pengata am, yang umum, yang meliputi semua makhluk, semua urusan, semua perbuatan, semua kejadian. Masya Allah, ni Rahman. Tapi Ar-Rahim ni khas pada orang mukminin. Nah, nak tahu orang kafir duk makan, orang kafir duk minum, orang kafir duk senang, orang kafir duk kaya, orang kafir duk sedap. Kerana Allah SWT bersifat Ar-Rahman. Apa tu? Orang mukmin duk semaya, orang mukmin duk serenok, duk lazat dengan keimanan mereka itu. Nah, dicadangkan syurga untuk mereka, tenangkan hati mereka. Ini mengata tambah lagi, iaitu Ar-Rahim. Ar-Rahman masuk habis kafir, mukmin, orang banyak dosa, tak ada dosa, orang fasik, orang masuk bawah Ar-Rahman belaka tu. Ar-Rahim tak, Rahim khas kepada orang mukminin. Sebab itulah wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala adalah bagi mukminin, Allah Taala Maha mengasihani. Nah, ya. Berkata Ibn Abbas, huma ismani raqiqan. Ini adalah dua isim yang sangat raqiq, kalau bahasa kita kira ni sangat nipih. Nah, kalau kita kira dengan bahasa Arab ni raqiq sangat nipih, mana tahu sangat halusi. Nah, ahaduhuma arqaqu min al-akhar. Salah satu daripada dua tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim tu lebih lebih ringan atau lebih panggil nak ayat rena ni bahasa kita ni. Arqaq mana tahu raqiq ni nipih dah. Hak tu lebih halusi lagi. Kecil-kecil halusi lah sini. Nak kata nipih-nipih tu ada satu benar dah. Jadi lebih halusi, lebih laik. Kecil kata lebih laik. Nampak tu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua kalimah ni kalimah yang laik. Lepas tu salah satu tu lebih laik daripada hak yang kedua. Nampak tu? Salah satu tu lebih laik daripada yang mana-mana tu. Nah, mana tahu kedua tu ada salah satu tu lebih laik. Ai aktsaru rahmah. Iaitu memberi arti aktsaru rahmah, kebanyakan. Lebih banyak rahmat. Kadang-kadang Ar-Rahman, apa tu? Lebih banyak rahmat. Ar-Rahim pun memberi makna lebih banyak rahmat juga. Masya Allah. Dah. Berkata Al-Khattabi, dia kata, annahum istashkalu hadhihi sifah wa qalu la'allahu arfaq kama fil hadith inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih wa annahu yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ta 'ala ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Makna kata, berkata Al-Khattabi, dia kata setengah-setengah ulama tu keliru. Istashkalu, rasa tak jelas, tak cerak. Nah, berkenaan dengan ini sifat ni. Hak mana lebih itu? Maka mereka itu berkata, la'allahu arfaq. Boleh jadi Ar-Rahman ni makna kata sifat ke apa? Sifat lemah lembut. Sifat apa? Sifat lemah lembut. Bukan sifat kasar dak. Sebab dia berpandu pada satu hadis yang berbunyinya innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat lemah lembut. Nah, lemah lembut ni yuhibbur rifqa, suka. Nah, suka lemah lembut. Fil amri kullih, pada semua urusan. Wa annahu yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Sesungguhnya Allah SWT dia beri. Nah, di atas dasar apa? Dasar lemah lembut. Allah SWT tak beri ke atas apa? Ke atas seorang itu di atas dasar apa? Dasar kasar. Kalau kasar ni dia tak ada hijau lah.
Kasar ni dia ada selerak lah. Nah, tapi kalau lemah lembut ni dia pergi dengan molek. Dia pergi dengan leun, dia pergi dengan licin. Dia pergi dengan pergi dengan tak ada lekat mana. Tapi kalau dengan kasar ni orang kata dia banyak perkara lah. Masya-Allah, masya-Allah. Nah, berkata Ibn Mubarak, Ar-Rahman idza su'ila a'ta. Nah, ni Ar-Rahman ni apabila makna kata apa? Ar-Rahman apabila kita minta ya wi. Ni makna sifat Ar-Rahman. Sebab itulah dalam kita berdoa kita kena buh juga. Kena kita kena buh. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman ad-dunya. Nah, wa Rahim al-akhirah. Apa tu? Ya Rahman, Hei Rahman. Betulah mari Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Di antara cara nak puji Allah, kita kena buh sifat Ar-Rahman. Nah, seperti mana berkata Ibn Mubarak, Ar-Rahman idza su'ila a'ta. Apabila diminta, dia beri. Ar-Rahim wa idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahim apabila seorang tidak minta, Allah marah. Nampak tu? Maka bila Allah marah tu, ya Allah marah. Tapi di sebalik marah tu Allah ada Ar-Rahmah, Rahim. Kita kata hamba dia tu. Nah. Tak khabar ke, tak sedar semua kita buat dosa. Kita buat dosa pop. Kita deraka pada Allah pop. Allah marah tak? Marah. Tapi Allah turun apa? Turun bala tak? Khurlu we masuk. We tempuh. Nah, we apa? We tangguh masa. Kalau gitu mati habis kita. Wak dosa pak cok. Wak dosa pak tembok. Wak dosa pak bakar kita. Nah, ni mengata Rahim. Dia tak ada ambil selalu. Dia masuk. Apa tu? Wa rahmati. Nah. Sabaqat ghadabi. Mana kata? Rahmat aku mari mendahului. Mari depan. Mari dulu. Daripada kemarahan aku. Semua kita nak marah. Nak marah cakap. Pada anak pada apa tapi kalau. La. Tengok tu. Dia kata rahmat. Allah macam tu. Allah lebih. Nah, walillahil mathalul a'la. Allah lebih pada tu lagi. Hamba dia ni berdosa. Dia pun tengok lu. Tangguh. Wi masa. Tengok nak tobat tak? Wi masa. Tengok nak klik tak? Wi masa. Tengok dia tu nak khabar, nak sedar tak? Kalau khabar sedar, klik. Wa tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu taubatlah pada Allah semua. Hei orang-orang beriman. Mudah-mudahan kamu tu dapat kejayaan. Nah, betul lah. Ni mengata seperti mana dikata Ibn Mubarak ni, dia kata Ar-Rahman idza su'ila a'ta. Rahman bila kita minta dia beri. Wa idza Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Bila kita tidak minta dengan Allah, Allah marah. Saudara dikasih. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta daripada Allah, Allah marah. Allah murka ke atas dia. Nah, saudara dikasih. Begitu juga setengah-setengah para syuara dia kata, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Nah, dia kata Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah tu marah bila kita tinggal tak minta daripadanya. Nampak tu? Wa bunayya Adam, dan anak Adam tu hina yus'alu, apabila dia ditanya, diminta, yaghdabu, dia marah. Sungguh dah bila kita minta acak-acak dengan anak-anak Adam ni. Kita tak minta dengan Allah, Allah marah. Kalau kita minta banyak, bermolek baru. Comel benar lah. Tapi anak Adam, bila kita minta dengan dia acak-acak dah stagno, apa mu ni? Minta sama, kerja malah, butai sama, minta tolong sama. Pas bila nak boleh usaha sendiri? Bila nak boleh? Yang mengepek. Yang ghadabu, marahlah.
minta acak-acak ni. Nah, lama-lama sekali, tu suku. Kalau saya acak-acak ni muak. Dok Ustaz paling jeling, paling mata merah. Nah, paling marah. Nah, saudara dikasihi. La ilaha illallah. Berkata Ibn Jarir, Anil Azrami qala Ar-Rahmanu li jami'il khalqi war-Rahimu bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Ar-Rahman kepada semua makhluknya. War-Rahim bil mu'minin, dan Ar-Rahim khas pada al-mu'minin. Walihada qala, dengan demikian dia firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata thumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bersemaya atau beristiwa di atas arasy. Ar-Rahman, itulah Allah yang bersifat pemurah. Nampak tu? Mana kata? Sebut dengan Ar-Rahman dua-dua kali. Dua kali mana? Dua kali ayat style ni banyak. Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Satu per satu ayat. Jadi Ar-Rahman duk di belakang. Satu ayat lagi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nampak tu? Anu pula. Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Tu. Dah mari Ar-Rahman selepas pada istawa 'alal 'arsy. Lepas tu ayat yang kedua ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia sebut sifat ke apa? Sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia ambil sifat dia. Sifat ke apa? Sifat Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Mana kata liya'umma jami'a khalqihi bi rahmatihi. Supaya dia tu supaya rahmat dia tu meliput semua makhluk. Kalau sebut dengan Ar-Rahimu 'alal 'arsy istawa atau thumma istawa 'alal 'arsyir rahim. 'Alal 'arsy ar-rahim. Jadi orang mukmin. Ni Ar-Rahman ni semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ni mengata Ar-Rahman masuk semua. Meliputi semua. Merangkumi semua. Mengandungi semua. Pada orang Islam, orang bukan Islam, orang berjuruh, orang tak berjuruh, orang zalim, orang rahmat, orang gapo masuk habis bawah Ar-Rahman. Nampak tu orang putih, orang hitam, orang penama, masuk binatang-binatang, batu-batu. Kayu-kayu, lauk-lauk, gapo dak kira lah. Bukit bukau, bumi, langit masuk bawah Ar-Rahman saja. Mata Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dia tu luah. Buat Ar-Rahim ni khas pada mukminin, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah dia tu bagi orang mukminin sangat rahim. Fa khassahum bismir rahim. Fadalla ala anna ar-Rahman ashaddu mubalaghati min ar-Rahim fi ar-rahmah. Nampak tu? Maka di sini bila tengok di sini tu menunjukkan bahawasanya Rahman lebih besar lagi. Lebih dalam lagi. Lebih merangkumi lagi. Nampak tu? Lebih pada Rahim lagi. Sebab apa? Sebab umum dia tu. Umum dalam darain. Umum dalam nampak tu dalam dunia dan akhirat lagi. War-Rahimu khasatun bil mu'minin, dan Rahim khas bagi orang mukminin. Begitu juga kita dapati bahawasanya nama-nama Allah Ar-Rahman yang khas untuk dia. Dia tidak boleh menamakan selain daripada dia Ar-Rahman ni. Tengok. Dalam Al-Quran ada surah Al-Maryam, kalau tak silap dah. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa tu? Bukan surah Maryam. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman. Allahumma salli ala Muhammad.
Nah, artinya nak ayat kata qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, aw ud'u Ar-Rahman. Ataulah kamu minta daripada Rahman. Allah juga bersifat Ar-Rahman. Tak ada kata ud'ur Rahim dak. Ar-Rahman kata Ar-Rahman ni rahmat dia sangat luas. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u. Ayyamma tad'u, nama yang manakah kamu minta itu. Ayyamma tad'u. Kita nak minta mana-mana. Nak minta dengan nama Allah. Ya Allah, boleh. Apa tu? Boleh kita nak minta dengan Ya Rahman, boleh. Ayyamma tad'u, minta mana-mana nama, falahul asmaul husna. Bagi Allah SWT asma yang sangat indah. Asma yang sangat cantik. Masya Allah. Ini yang kata di antara nama Allah Ar-Rahman. Wa qala ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Masya Allah. Dah tengok ni. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Dan tanyakanlah. Siapa yang kami utuskan daripada rasul-rasul kami? Apa tu? Yang sebelum ini, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun? Adakah kami pernahkah jadi Tuhan yang selain daripada Ar-Rahman supaya mereka ibadat? Jawab pada dia, tak cerah. Tak ada. Tuhan kata bahawa masa Nabi Nuh, fa'ita kena semua wuddan. Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Tak ada. Demo sendiri dok tak nama, demo sendiri dok buat. Nabi Musa pun sama. Nabi mana-mana pun sama. Wasal, tengok. Adakah Tuhan menjadikan kata Tuhan lain ke selain pada Ar-Rahman? Ni pandang kata selain pada Ar-Rahman. Ni fas'al bihi. Mana kata Ar-Rahman ni mana kata dan nama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibn Jarir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Ar-Rahman al-fa'lan min ar-rahmah min kalamil Arab. Wa qala Ar-Rahmanur Rahim ar-rafiqur raqiq liman ahabba an yarhamahu wal ba'id syadid ala man ahabba an yu'annifa alayhi. Wa kadzalika asma'uhu kulluha. Mana tak apa? Ar-Rahman al-fa'lan. Rahman ni atau wazai fa'lan min ar-rahmah, daripada rahmah. Yang ni bersangat tu, bersangat tu baik dia ni. Bersangat tu rahmat dia ni. Kalau kita, mana tahu sifat rahmat ni, mana tahu Allah SWT bersangat teh. Sangat luas rahmat dia. Sangat luas. Rahmat dia. Sangat, kata tersebar. Sangat, tidak ada sudut, tidak ada tidak sekat teh. Masya Allah, Masya Allah. Ar-Rahim dan Ar-Rafiqur Raqiq liman ahabba an yarhamahu. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq yang selalu lemah lembut. Ar-Raqiq sangat halusi. Liman ahabba an yarhamahu. Bagi siapa yang dia kasih, dia nak rahmat siapa lagi lah. Mana terserah dia lah. Wal ba'idu syadid, dan dia tu sangat jauh daripada dia tu dan nak seksa seorang tu. Nampak tu? Mana kata Allah Ta'ala ni, dia bukan jenis manusia berkata kita ni nak dengar dulu. Nak ambil tindak care dulu, lepas tu rahmat mula ada. Tuhan ni rahmat dulu mari. Rahmat bosuk dah. Nampak kacau sangat, tak apa, neraka. Ni Tuhan, sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nampak tu? Ya, saudara dikasihi. Lagi pula kita tengok pula Asy-Syaukani, dia kata gapo dalam supo agak, nampak sama agak dah. Asy-Syaukani dia kata apa dalam tafsir dia Fathul Qadir, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mushtaqan min ar-rahmah ala tariq al-mubalaghah wa rahmanu ashaddu mubalaghatin min rahim, walidhalika qalu rahmanud dunya wal akhirah
wa rahimud dunya. Nah, nampak tu? Maknanya apa makna dia? Nah, makna dia pun sama. Mana kata dua isim yang diistiqaq daripada rahmah. Maka tu baiknya Rahman, tu baiknya Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih dalil lagi. Lebih halusi lagi. Dah. Lebih ke apa? Lebih laik lagi. Begitu juga berkatanya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir dia. Nah, nampak tu? Dan berkatanya Asy-Syanqiti, Al-Allamah. Nah, Al-Imam Asy-Syanqiti dalam kitab dia Adwa'ul Bayan. Nah, sama juga. Sebab itulah mak kata, ni, di antara hak dia sebut mari pada kita katanya Rahman tu selain daripada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa atau thumma istawa 'alal 'arsyir Rahman, dan selain daripada qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, dia ayat juga dia kata serupa dengan ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala dia tu Rahman. Dia tu Rahman kepada apa? Kepada burung. Dia kesia belah pada burung. Nampak tu? Nampak tu? Dia mana kata? Dia kesia belah kepada apa? Kepada burung. Dia kesia belah pada burung. Dia ayat apa dia kata? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Lepas tu berkata Syanqiti dia kata, tidakkah, makna dia, tidakkah kamu tengok kepada burung di atas kepala mereka, di atas mereka tu. Burung duk tubai atas kepala kita tu. Saffat, mereka itu berbaris. Tengok burung ke betu bayar baris. Pertama-tama burung hok biasa tengok payuk. Nah, payuk hok ramai-ramai tu. Kepala depan berderet belakang. Atau jadi tiga segi, atau jadi sama satu sah tubai. Saffat berbaris. Wa yaqbidna, dan dia buka sayap, lepas tu dia kata. Nak tanya kata, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak pegang ketika mana dia katuk sayap dia tu pia pegang. Illa ar-Rahman, tidak lain kecuali ar-Rahman. Tidak lain kecuali apa? Kecuali kecuali apa? Kecuali Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dalam surah apa? Surah Taha ke? Maaf, dalam suratul Mulki ke? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Berkata Syanqiti, wa min rahmaniyatihi, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, lutfihi bit-tayr, kesia belahnya kepada burung. Wa imsakihi iyah, dan Allah Subhanahu wa taala pegang burung tadi tu saffat, dengan cara dia duduk berbaris, wa qabidat, dan mereka itu kadang-kadang saat buka sayap, katuk sayap. Ada juga burung boy nak turun dia katuk sayap. Lepas tu turun. Ada cara dia tu. Fi jawis sama' di udara tu. Wa man adhara min adhar al-adillah ala dhalika yani khususiyatur rahim bil mu'minin wa umumur rahmani lil alamin. Dan ini di antara hak yang sebut tadi, kata burung, Tuhan wi rahmat pada burung. Dan di sini pula di antara contoh lagi tu, iaitu Allah SWT ayat kata Ar-Rahim khas kepada al-mu'minin, dan Ar-Rahman umum kepada al-alamin. Sebab itulah bila sebut dalam suratul Rahman, dia mula dengan dia nak ayat kata dia tu mengajar manusia, dia tu dia tu mengajar Quran, dia tu
jadi manusia. Dia tu mengajarkan manusia apa yang kata penjelasan. Dia tu nak ayat kata dia tu buat matahari, buat bulan. Dia tu buat bintang, dia tu buat pokok kayu. Dia tu akakkan langit, dia tu letakkan mizan. Nampak tu? Dia juga menjadikan bumi dan menjadikan bumi itu mudah kepada al-anam, kepada manusia. Semua tu bersifat dengan sifat apa? Mula dengan apa? Mula dengan Allah tak boleh. Mula dengan Ar-Rahim tak boleh. Mula dengan Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mari dengan Ar-Rahman dulu. Semua ayat ni, ya jadi bumi, jadi matahari, jadi bulan, jadi bintang, jadi pokok kayu. Semua tu dengan sebab apa? Dia letakkan Ar-Rahmah pada tiap-tiap perkara. Tak ada hak mana? Hak tak ada rahmat, tak ada. Rahmat semua. Bumi pun ada rahmat dia, di langit pun ada rahmat dia, di pokok kayu pun ada rahmat dia, di gapo lagi? Masya Allah, Masya Allah. Ni kata Allah Subhanahu Wa Taala tu, Rahmanun bil alamin dan Rahimun bil mu'minin. Nampak tu? Rahimun bil mu'minin. Patutlah. Dalil di atas apa? Di atas bahwasanya Allah tu Rahim kepada al-mu'minin saja dalam dunia ni, iaitu zahiru da qaulihi ta'ala هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Inilah apa yang dikata oleh ulama dan mufassirin. Tengoklah dalam kitab Adwa'ul Bayan bagi al-Imam Syanqiti. Semoga kita faham sifat dua sifat tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara situ kita kecek buku Rahman dan Rahim cepak tadi. Kita teruskan pula kepada kepada apa tu? Kepada kesan-kesan. Kesan-kesan. Kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Di kacamata kita, dalam perasaan kita, hak kita nampak, hak kita rasa, hak kita sampat, gapo tu dia. Oleh itu, bila kita tengok mari, mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala dia turunkan Al-Quran Al-Karim, tidak lain tidak bukan tujuan dia nak gapo? Tibyanan likulli syai, untuk nak menjelaskan, nak menyatakan, untuk nak apa yang kata, nak royak, nak uwi jelah, nak uwi apa yang kata, nak uwi pehe, nak uwi apa yang kata kita ni dapat ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh hamba dia tu wa amara al-ibada bin nazari ila madlulati ayati. Tuhan suruh kita mikir tu, tadabbur fil ayatil al-kauniyah, fil ayat al-kauniyah hati. Kita kena tadabbur, baca dengan dalam surat tu baca dah. Tapi kita kena baca qiraatul ayatil kauniyah, kita kena baca.
Baca dah, kita baca langit, baca di angkasa, baca di bombing, baca di laut, baca apa yang kita tengok tu kita dah baca tu. Yang kita pergi terbaca ni kalau bukan surat, buku baca dak, kita tengok baca tu. Sebab kita nak baca sangkum kita nak baca tengok keadaan learning lepas tu kita boleh buat. Tadi saya baca kau tu. Baca ke apa? Baca keadaan, baca udara learning, tengok langit apa, ada angin, ada awan, gelap, tadi hujan tu kita baca tu. Baca juga situ. Ya saudara dikasihi. Sebab itulah Tuhan suruh kita kelih pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada kita kelih kaji dari segi lafaz-lafaz, kaji dari segi ibarat-ibarat, semua tu Quran tu apa kata ada mukjizat berlaku tu dalam Quran. Sebab itulah bila kita ngaji ulumul Quran, kita dapat tafsir banyak. Hak ni tafsir, panggil tafsir nak pergi kepada tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Mana kata ya mai ayat ni, lepas tu dia kata ada ayat yang seumpama dengan dia. Tengok ada seperti mana tafsir siapa? Tafsir Adwaul Bayan bagi Asy-Syanqiti. Tafsir Quran bil Quran. Ada setengah ulama tu tafsir ambil ayat Quran ni, ya tanak, ya gi di bidang hukum hakam. Tengok Al-Qurtubi, Ahkamul Quran Al-Qurtubi. Nampak tu? Mana tak? Dia nak pergi kat tu. Nak pergi pada apa? Pada hukum. Dia nak kecek hukum. Nak pergi kadang-kadang nak pergi tafsir apa? Tafsir lughawi. Tafsir nak pergi mana? Nak pergi pada bahasa. Dalam kitab dia tu, dia duk kaji bahasa Quran, kaji lafaz Quran. Tengok, tengok Zamakhsyari boleh. Tengok Al-Bahr Al-Muhit. Li Ibn Hiyyan atau li Abi Hiyyan. Tengok pula apa? Al-Fakhr Razi. Tafsir Kabir li Fakhr Razi. Tengok pula tafsir-tafsir nak pergi pada i'rab, i'rabul Quran, ma'anil Quran, lil Farra, lil Zajjaj. Tengok mana tak? Hak ni tafsir nak pergi ke bahasa. Hak ni tafsir nak pergi ke balaghah. Hak ni tafsir nak pergi mana? Nak pergi ke hukum hakam. Hak ni tafsir biriwayah. Sepanjang Ibn Kathir dengan Tabari. Ia nak banyak haddatsana. Bila kita pergi pada tafsir ijtima'i, pergi pada sangkum. Baca tafsir mau sangkum. Tengok mengata Rashid Ridha. Tengok boleh. Imam Abu Zahrah dia pergi kat tu juga. Lepas tu apa kata adalah tafsir-tafsir bahasa nak pergi pada satu jalan ni. Tafsirnya tafsir bil ra'yi, tafsir tu. Tafsir bil ra'yi nak uak. Nak uak ke apa? Nak uak benar-benar yang Nabi dak uak, lepas tu ambil dalam Quran atau ada dalil. Saya duk pening ni. Dia kata ada dalam Quran dalil yang menggalakkan buat Maulidun Nabi. Lepas tu dia apa? Dia buat lagi. Dia buat lagi ayat ke apa? Ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni atau ini menunjukkan katanya harus. Saya kata nak buat-buatlah. Saya jangan ambil ayat Quran duk pandai-pandai duk main-main dengan ayat Quran hare. Apa lagi? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ni dalil ayat kata, boleh buat. La haula wala quwwata. Jangan kita nak ambil tafsir bil ra'yi, duk ambil pior duk oyak kata lagu tu. Dia mana buat. Jangan duk ambil Quran duk hak tu nampak ke demo ayat tak leh. Ni panggil tafsir bil ra'yi. Ni panggil tafsir bil ra'yi al-madhmum. Tafsir dengan ra'yi, dengan pendapat kita yang dicela tu. Ya dalam ilmu tafsir kita ada tafsir bil ra'yi, tafsir bil ra'yi al-mahmud yang berpandu kepada apa? Kepada adanya kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ada penggamuk-gamuk kita tu. Sepengah demo kata ada dalil ke apa? Dalil pera burung. Nganguk burung titir, burung buik ambu mana? Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u yawma idzin illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa. Bukan maaf. Kata gapo ayat apa lagu ni? Ayat ni ayat sakut dengan hari kiamat. Bukan duk kaluk hang hafal burung.
Nah, apa dia kata? Wa khasyatil aswatu lirrahman. Dan khusyuknya suara-suara bagi Rahman. Lepas tu, mana madlu dia? Mana cara-cara dia? Bagaimana kita berdalil dengan dia? Ya, hari tu pakai senyap habis tu. Pakai nak dengan burung belaka. La haula wala quwata illa billah. Yang ni pengaharai ni. Duk ambil ikut duk ambil dalil dari Quran. Nah, nak tok betul atas pendapat kita. Dan apa yang kita kehendak ni, ini tak apa, tak boleh setara dikasihi. Nah, sebab itulah mengata kita ayat Al-Quran ni dia ada, nah, kita kena klik pada tafsir mula-mula sekali, tafsir Al-Quran bil Quran. Lepas pada tu tafsir Al-Quran bil hadis. Nah, lepas tu tafsir Al-Quran bi kalamis sahabah. Tafsir Al-Quran bi kalamit tabi'in. Nampak tu? Kita ambil hal ni dulu. Ini mengata masuk dalam tafsir al-ma'thur atau tafsir bil riwayah atau tafsir bin naqli atau al manqul. Nah, lepas tu ada tafsir bil aqli. Nah, tafsir bil ma'qul. Nampak tu? Hak tu bila nampak dia tu nak betul dengan hak Quran dan hak sunnah. Adapun nak gamak-gamak sore, sah. Nah, nak buat dah buat, nak buat. Dah kata kasih Nabi lagu tu kena hal lagi. Nah, tetapi yang ni dak ambil Quran dua kata ni dalil atau boleh kok tu kok ni. Nah, bah ke kita tidak pandai nak berdalil dengan Al-Quran. Kita tidak pandai klik pada Al-Quran. Semata-mata kita ambil perkataan siapa perkataan yang kata hak kedia-kedia belaka dah. Dan saudara dikasihi. Dari itu, kita tengok dalam Al-Quran ni masya-Allah. Tubiknya banyak-banyak tafsir. Tafsir yang hadapi kepada apa? Kepada nak dari segi balaghah, dari segi bahasa, dari segi fiqh, dari segi itu dan ini. Mana kata itu semua tu Quran tidak habis. Kata patah dia tu la sahilalah. Quran ni sepengai laut dah. Tidak ada kata banyak luah. Kau kaji, kau dapat. Kau kaji, kau boleh. Kau mendalami, kau dah dapat. Kata benda-benda yang yang kita tidak boleh temu. Lagi orang lain mari kerja pada kita temu pula. Sepengai patah laut. Siapa dah menang, tu yang khurala dengan ada kakah lah. Dengan ada ilmu yang cukup. Lepas tu siapa itu saya katanya, ulama-ulama kurun-kurun dulu tu mana kata, dia tu boleh mengeluarkan pada kita beberapa tafsir, kita baca dan kita mari duk. Ambil hak dia kata, ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kita mari suluh kepada apa yang berlaku zaman sekarang tu nampak sama dengan. Dan sebab itulah Al-Quran salihun fi kulli zamanin wa makan. Quran ni mengata salih. Boleh kita menata salih, menata pakar. Di waktu dulu pun waktu sekian, waktu sekarang, waktu depan, waktu masa depan pun sama. Ni Quran. Oleh itu kita mari kaji dia. Maka bila kita tengok di sini tu, kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh hamba dia tu tengok, kaji, tengok kepada rahmat Allah dalam Al-Quran dan kesan-kesan yang Tuhan beri pada dia. Bagaimanakah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tafaddul Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan kita macam mana, Tuhan tolong kita macam mana, Tuhan ta'yid kita macam mana, bantu kita setara mana, nusrah kita setara mana, semua itu masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah fanzur ila athari rahmatillah. So kita kelih. Fanzur. Kelihlah kepada apa? Ila athar, ila kesan, kepada kesan rongroy. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mari tengok dalam Quran ni banyak dah rahmat. Falaula fadlullahi wa rahmatih, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Mana kata sekiranya tidak ada kelebihan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, selera kita tu. Alhamdulillah kehidupan kita lah ni tu
duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mukmin ni tak ada. Oh, demo ni tukting dah. Bila Tuhan uji kita, Tuhan beri apa nikmat apa saja kita ni, kita dah antara dua ya. Imma rahmat, imma hikmat. Tuhan beri nikmat pada kita, boleh ada hikmat, boleh ada rahmat. Tuhan tak beri nikmat pada kita. Nikmat hak kita nak ni misalnya, Tuhan tak beri kereta juta-juta pada kita. Tak beri tanah luas-luas pada kita. Tak beri rumah besar-besar pada kita. Boleh ada hikmat, boleh ada rahmat. Jangan kita duk putus asa lah. Oh, aku ni Tuhan tukting. Apa kata Tuhan ni? Tuhan tinggal aku. Aku ni dah tukting. Tuhan dah tukting. Mana tahu kena tinggal. Tuhan terlupa pada aku. Tengok orang lain senang berlaku. Ada anak, ada bini, ada gapo. Aku ni sore. Tak ada kerja, tak ada gapo. Tuhan tinggal dah aku. Bukan. Ada hikmat tu. Kalau menikah dah. Dah. Tak boleh anak orang lain. Ada anak ramai aku. Pakai hari ni 10 tahun dah. Tak boleh apa. Tak boleh anak lagi. Kalau Tuhan terlupa pada aku. Jangan. Ada hikmat tu. Jangan kita seka pada Allah tak molek. Tak boleh. Nanti kita nak tengok. Dan antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan beri anak. Setengah-setengah Allah Subhanahu Wa Taala tak beri anak pada mana. Bukan Tuhan tak ada rahmat dia. Ada tu. Saya dah fati tengok beberapa orang. Tekah yang mula-mula menikah. 10 tahun yang duduk di rumah. Sewa, makan, surai tak cukup. Apa nama hijau, ruang, kau tu, kau ni. Lepas tu dia duk ngepek oleh anak kita tu sabarlah. Ada tu Tuhan nak beri tu. Bapak. Dah. Bah kaligus tu mana tak? Boleh pak. Boleh pak apa? Benar. Boleh anak kembar. Pak kaligus. Boleh anak kembar tu rezeki masuk. Ni. Orang Gaza. Dah. Dok nak anak sayang dia ni litah bira nikah sekali belaka. Sayang anak dia ni sayang dia tu anak 3 4. Pak dia pun tioklah dok nak anak dah. Nikah 10 tahun dah. Orang lain boleh pak dah. 2 tahun seorang. Apa tu habis pak dia. Kali go pak lu dah. Dah pak lu dah ni masya-Allah. Ni mana kata kita ni di antara hikmat dengan rahmat. Tak ada kata Tuhan terlupa aku jatuh daripada banci pun. Tak ada. Kita sendiri duk mikir lagu tu. Itu tidak kena. Dah saudara dikasih. Jangan kita mikir lagu tu. Itu bukan pemikiran orang Islam tu. Pemikiran orang tak ada Tuhan tu. Dah sampai kita tengok orang Islam ni Masya Allah. Orang kafir lagi dia puji orang Islam. Dia kata, dia kata orang bukan Islam ni bila ada panhan misalnya dia bagi anak mau pitah. Cukcun ke apa. Bomo amal. Bomo duk gadah pada orang amal. Macam nanti pun sibuk amal. Kena masuk kiu. Kena apa. Anak mati tengah halal. Mana mati dalam pita. Duk atas katil. Baru nak masuk cukcun ke apa nama salah. Dia mengapak. Wasa bomo hijau. Dah. Hijau tahu nama kok tu. Kok ni macam nanti pun tak ada orang ke. Dah. Kelih anak kita sepengah. Benatai kok tu. Kok ni. Tengok mati dengan sebab bomo. Mati dengan sebab macam nanti. Kok tu. Kok ni. Sakit pala dia kata. Buat orang Islam. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari tu ayah tak ada dah weh. Anak tak ada dah weh. Tak ada gadah nak murih bomo. Apa? Ya ada Tuhan ke? Dia mana tak ada Tuhan. Habis tu ya lepas tu hidup mati di tangan bomo. Kita ni alhamdulillah. Ya walaupun sana-sana ada sebab. Tapi mana tahu siapa umur dia? Siapa masa dia? Habis gilah. Kita lah adalah perakan ciwi ada perakan gapo duit 50 juta dalam itu. Lagi orang pitah hak besar sekali, pitah hak molek sekali. Siapa umur ya gi. Ni orang Islam tak ada nak apa nak alawak, tak ada nak apa nak mongoh nak gapo. Tetapi kalau di sana ada orang Islam nak mongoh nak gapo tu mana kata hak tu. Panggil kata silap roya tu. Buat nak mati nak gapo mung kok tu kok ni. Apa tu? Ni orang Islam tak ada lagu tu. Ya ada Tuhan. Ya saudara dikasih. InsyaAllah kita mari tengok pula kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam siri-siri kita dan kita tengok apakah yang Nabi SAW sebut siapakah yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ada nama dalam banci rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kata. Betulah siri kita silsilah
Nah, al-marhumuna fis sunnah an-nabawiyah. Saya ambil pada kitab ni. Dah kitab nama dia al-marhumuna fis sunnah. Lepas tu ambil nama kitab dah al-marhumuna fis sunnah. Nah, kita buat dalam wong lab. Nah, silsilah al-marhumuna fis sunnah an-nabawiyah. Orang yang dirahmat dalam sunnah nabawiyah. Nah, kita nak baca kitab ni lah. Nah, kita nak baca kitab ni yang dikarang oleh siapa? Oleh Abi Abdurrahman Muhammad bin Mahmud bin Mustafa Al-Iskandari. Orang Mesir. Nah, dia hipung kita juga baca ya. Lepas tu juga kita kopas. Nah, bersama semoga Allah SWT masukkan kita dalam golongan al-marhumun. Nah, mereka yang dirahmat oleh Allah SWT insya-Allah. Nah, Allahumma ja'alna minal marhumin. Ya Allah Subhanahu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadilah kami daripada orang yang kamu rahmat. Sebab kita berdoa dalam semaya tarawih kita, okey? Semaya witir kita. Allahumma ja'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin. Mahrum, marhum. Nah, beza sekian. Anu mahrum, ni marhum. Kita say orang yang diharam. Mahrum, demo ni mahrum. Sepengah demo ni mahrum tak boleh sok. Apa? Nah, ya mari ngaji tak apa, tak cukup tu baik qara, tu baik mahrum, apa diharamkan. Nah, mai misit sok. Apa? Mahrum, demo ni diharam. Tak say lagu tu kita nak marhum, kita nak dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pula pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.